Okay, salam sejahtera kepada semua. Untuk petang ni saya akan bincangkan tentang teknik menjawab untuk soalan esei kertas 2 bahagian C untuk kimia. Okay, kaedah ni saya panggil sebagai kaedah 10A. Okay, kita akan tengok contoh-contoh apa maksudnya kaedah 10A. Okay, sebenarnya kaedah 10A yang saya maksudkan adalah kita hanya perlu menggunakan 10 ayat sahaja. Adakah semestinya 10 ayat? Sebenarnya saya ikut peruntukan markah dalam soalan. Biasanya dalam bahagian C, soalan 9-10, dia ada bahagian soalan mengeksperimen dan biasanya markah dia maksimum dia 10. Okay? Dan kadang-kadang dia ada 8 markah, 7 markah, ikut tahun semasa. Okay, kalau kita ada 10 markah, okay, saya cadangkan memang kita perlukan 10 ayat saja, biar satu markah satu ayat. Kebanyakan belajar dia tulis jawapan, dia menulis apa yang dia tahu tapi dia tidak bagi semak adakah ayat yang dia tulis dengan bilangan markah yang diperuntukkan adalah sama. Okay, untuk bahagian mengeksperimen, ada beberapa perkara kita perlu tahu dahulu. Contohnya prosedur. Okay, sebenarnya prosedur hanya melangkumi beberapa perkara iaitu kendalikan bahan. Bagaimana kita kendalikan bahan? Kena sukat ke? Kena potong ke? Kena keluarkan ke? Okay, kita kena nyatakan. Lepas tu kita kena beritahu bila kita nak mula, bila eksperimen tu nak berhenti, apa yang perlu dicatat, perlu ke tak perlu diulangi. Okay, kalau jawapan kita melangkumi semua benda ni, saya rasa markah dah akan jadi tinggi. Dan dalam prosedur, okay, cuba pentingkan, cuba tambahkan okay, mana-mana yang kata kerja yang diperlukan. Okay, contohnya sukat dan tuang, timbang dan masukkan, letakkan, panaskan, hidupkan, tutupkan, cadangkan dan ulangi. Bina satu ayat yang lengkap. Dia senang nak dapat markah. Okay. Contohnya untuk kendalikan bahan, untuk pepejal kita perlu jisim dan atau kuantiti, itu wajib. Contohnya kita timbang dan masukkan 5 gram serbuk zinc ke, kita masukkan spatula ke, satu spatula, separuh spatula, kita masukkan serbuk dengan berlebihan, atau kita masukkan cm, contohnya pita magnesium kan. Kita nak gosok berapa, 15 cm ke, 10 cm ke, kita kena nyatakan berapa panjangnya. Okay, baik untuk cecair pula, biasanya larutan garam, asid yang kita guna mesti nyatakan isi padu dengan kepekatan. Kedua-dua ni wajib. Okay, so biasakan diri tulis wajib kita ada. Dan dua langkah tu sebenarnya kita boleh gabungkan, contohnya sukat dan tuang. Biasalah mesti sukat satu ayat, tuang satu ayat, tapi kita cuba boleh gabungkan sukat dan tuang 25 cm padu, asid hidroklorik 0.1 mol berdesimeter padu ke dalam ke dalam kon ke atau beaker. Okay, selepas tu kita perlu nyatakan kadang-kadang situasi, radas bekas yang tertentu. Okay, masa contohnya biuret, kena ingat kita perlu ada bacaan awal, ada bacaan akhir. Suhu kena rekod suhu awal, suhu tertinggi. Okay, kelalang modul mencik kena mencapai tanda senggatan. Okay, kalau kita guna penunuh Bunsen, kena nyatakan kita nak panaskan dengan kuat ke, perlahan ke, atau kuat tanpa penutup ke. Nyatakan supaya kita punya ayat dalam prosedur tu lengkap dan tiada peluang untuk kita hilang markah. Okay, dan yang terakhir, sentiasa semak bilangan ayat atau jawapan yang kita tulis sama dengan jumlah markah yang diperuntukkan dalam soalan. So sekarang saya bincang contoh soalan. Contohnya saya ambil Sekolah Asrama Penuh SPP 2020 soalan 9. Okay, berdasarkan kita punya gambar raja, kita tengok kita ada belambam 2 nitrat, lepas tu kita dapat belambam 2 karbonat dengan garam T. Okay, kita kena tahu dulu konsep garam larut dengan garam tak larut. Semua yang garam nitrat adalah garam larut dan semua garam karbonat adalah garam tak terlarutkan. Untuk menghasilkan garam tak terlarutkan, kita akan guna proses penguraian kanda 2. Saya ada video lain yang menerangkan ulang kaji dengan garam dengan lebih senang. So kalau siapa yang berminat, bolehlah pergi cari di bahagian video saya. Garam larut mesti tambah lagi satu garam larut, baru dia boleh dapat garam tak terlarutkan. Di sini kita ada belambam karbonat. So kalau kita ada belambam karbonat, kita kena pecahkan belambam karbonat. Saya guna cara macam ni. Belambam letak di depan, karbonat letak di belakang, lepas tu barulah kita akan dapat belambam 2 karbonat dengan lagi satu bahan. So biasanya saya cadangkan belajar saya, kita pasangkan dengan nitrat sebab kita tahu semua garam nitrat adalah larut dan semua garam anak, contohnya amonium, natrium dengan kalium adalah larut. Maka kita gunakan
pasangan dia, plumbum 2 nitrat campur dengan natrium karbonat akan menghasilkan plumbum 2 karbonat dengan natrium nitrat yang larut. Okey, so sekarang kita tahu larutan S yang kita perlu guna adalah yang ini. Okey, larutan S yang kita kena tambah natrium 2 karbonat. Okey, so lepas tu kita cek ini adalah garam tak terlarutkan, maka kita akan guna kaedah penguraian kanda 2 untuk menghasilkan garam tersebut. Okey, soalan dia, huraikan satu eksperimen. Okey, dia perlu satu eksperimen dalam makmal untuk menyediakan garam T dan tuliskan satu persamaan kimia bagi tindak balas 2. Okay, so sekarang kita tengok pula tindak balas garam T. So bagaimana daripada karbonat boleh sampai T? So dia dah bagi bertindak balas dengan asid. So kita tengoklah plumbum 2 karbonat. Okay, plumbum 2 karbonat bertindak balas dengan asid nitrik. Mesti dia ada tindak balas. Okay, cation dengan anion, lepas tu anion dengan cation. Dia mesti dapat balik plumbum nitrat, okay, dengan lagi karbon dioksida dengan air. Okay, itu yang kita dapat. So ini adalah menyediakan garam nitrat. So ini adalah garam T. So kalau kita sudah tahu ini adalah garam T, plumbum 2 nitrat, dan ini adalah garam larut, okay, dan dia bukan amonium. Okey, dia bukan natrium dan dia bukan kalium, maka dia adalah garam larut yang biasa. Okey, maka kita akan guna cara peneutralan. Okey, di mana kita akan guna asid dipanaskan. Okey, asid dipanaskan. Lepas tu kita kena masukkan serbuk. So sini serbuk kita guna plumbum 2 oksida, asid kita asid nitrik. Okey, lepas tu kita kena panaskan. So jika kita sudah tahu semua kemahiran asas menyediakan garam, siapa lagi masih tak mahir, boleh rujuk nota, buku teks atau video yang saya telah rakam. Okey, kita tahu garam larut pecah 2 jenis. Yang special untuk anak, yang ini kita akan guna kaedah penitratan. Okey, tapi ini baru keluar 2019. Okeylah, settle lah, tak payah tengok dia. Tapi 2020 mungkin dia keluar yang ini. Okey, kita guna asid, panaskan dengan perlahan, kita masukkan serbuk. So apabila kita sudah tahu bahan yang kita nak guna, kita tahu sini ada serbuk, mesti ada kuantiti, kita ada asid, mesti ada isi padu dan kepekatan. So untuk prosedur ni kita perlukan 10 markah saja. So kita pun perlu 10 ayat. Okay, ini adalah contoh jawapan yang saya buat. Okay, so sini ada petunjuk, saya highlightkan warna kata kerja adalah warna ungu. Kuantiti, isi padu atau kepekatan saya guna merah, dan yang lain-lain bekas ke, radas ke, situasi atau masa yang penting saya highlightkan guna warna biru. Okay, semua siapa yang berminat dengan bahan ni, saya akan letak link tu di dalam description video. Okay, bolehlah buka dan download untuk baca. Okay, so kita perlu 10 ayat aja. Saya kecilkan. Sebenarnya kita perlu 10 ayat aja, tengok. Dan soalan ni minta kita persamaan. So apabila dia minta persamaan, persamaan sendiri mesti mengambil 2 markah. So 10 ayat saya letak 9, 10 dah jadi persamaan. So akhirnya saya tinggal 8 ayat untuk prosedur sahaja. Okay, jika calon atau jika belajar dia dah telah siap prosedur, baru pasal 5 ayat sahaja. So dia kena semak, oh 5 ayat saya baru 5 markah, soalan ni minta 10 markah. Okey, adakah ada benda yang saya tertinggal atau ada lagi penerangan yang saya tak lengkap? So sila semak, baca, tambahkan. Okey, jika ayat awak lebih daripada 10 lagi selamat. Okey, lebih jangan takut, yang kurang tu kita perlu semak. So maklumat yang kita perlu, contohnya okey, kita ada asid nitrik. So asid nitrik cecair, maka kita perlu ada isi padu, kita baru ada kepekatan. Kata kerja dia adalah sukat dan tuang 50 cm padu asid nitrik dengan kepekatan 0.1 mol berdesimeter padu ke dalam bikar. Okey, mesti ada bekas lah. Okay, lepas tu kita panaskan asid nitrik tu perlahan-lahan. Okay, lepas tu ada belajar tanya, cikgu perlu tak kita tulis pasang kaki tunggu 3, panaskan guna kasar dawai, penunupan sen. Okay, itu saya cakap, jika awak nak tulis lebih, lagi bagus. Tapi kalau tak tulis, kita setakat tulis panaskan, kita faham, dia melibatkan semua alat tersebut. So kita boleh guna perkataan panaskan asid nitrik dengan perlahan-lahan. Okay, lepas tu kita masukkan serbuk plumbum 2 oksida. Plumbum oksida adalah dalam bentuk serbuk. Okay, boleh letak 1 spatula, 2 spatula, atau kita letak perkataan berlebihan.
ke dalam asid dengan perlahan-lahan. Jangan laju sangat. Tapi kalau tak tulis perlahan-lahan, betul tak? Still betul. Lepas tu kita perlu kacau. Kadang-kadang ramai yang tak tulis kacau ni, dia terus masukkan sahaja. Kacau dengan berkaca. Lepas tu kita kena turaskan. Takkanlah panas-panas kita turas betul. Kita biar sejuk. Ada yang ditulis campuran tersebut dibiarkan sejuk. Semua boleh betul. Tetapi saya gabungkan dua ayat jadi turaskan campuran tersebut apabila dia telah sejuk, setelah dia sejuk. At least dalam ayat ni dah memberitahu kita larutan tersebut telah sejuk, baru kita turaskan. Lepas tu, lepas kita turas, larutan yang kita nak tu perlu dipanaskan sekali lagi untuk sehingga tepu, sebab dalam hasil tu ada garam, ada air. Kita tak nak air, kita nak garam sahaja. So kita perlu menghasilkan proses pendidihan sehingga air tu disejak keluar. Tinggal haplo garam saja yang kita nak. Lepas tu kita sejukkan larutan tepu tersebut. Kita keringkan garam. Sekarang garam tu air dah semakin kurang, maka yang tinggal tu adalah haplo. Haplo garam yang terbentuk kita keringkan dengan kertas turas. Kalau kita masih tulis keringkan larutan tepu, dah jadi salah sebab masih lagi banyak air. Haplo garam. Lepas tu kita letaklah persamaan. Plumbum 2 oksida bertindak dengan asid nitrik menghasilkan plumbum 2 nitrat dan air. Lepas tu kita seimbangkan dia. Seimbangkan, maka dapat lagi 2 markah. Ayat ini tengok jawapan kalau kita tulis dalam test pad sebenarnya separuh muka surat aja. Memang pendek tapi kita boleh dapat markah penuh 10 markah. So saya cadangkan semua calon apabila lihat soalan, kita kena rancang apabila soalan dah ada, dia kata huraikan satu eksperimen dan tulis persamaan. So persamaan dah ambil 2 markah. Kita tengok sini persamaan dah ambil 2 markah. So tinggal lagi 8 markah untuk prosedur. So at least kita punya ayat mesti sekurang-kurangnya ada 8 langkah yang menghasilkan eksperimen ni. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi SBP 2020 soalan 10. Biasa 2 soalan kita pilih satu. Ini adalah sebatian karbon bahagian pengesteran. Sebatian P dengan Q dan A mempunyai bilangan atom karbon yang sama, iaitu kurang dari 4. So maklumat dia bagi, tolong kita kena ingat bilangan karbon ni maksudnya boleh 2, boleh 3, 4 dah tak boleh mesti kurang. 1 tu kita jarang nak gunalah sebab takut kalau melibatkan alkena dia tak ada 1. So 2 atau 3. Etanol atau propanol. Senang sikit 2 atau 3. Senang 2 je lah etanol. Asid etanol pun kita biasa guna. Dalam satu eksperimen yang lain, sebatian P bertindak balas dengan sebatian Q membentuk sebatian U. So kita dah tahu sebenarnya P adalah alkohol. P adalah alkohol. Q adalah asid karboksilik. Dan U apabila dia tindak balas keluar, ini adalah ester. Untuk pengesteran, kalau pelajar kalau rajin pergi tengok semua percubaan, sebenarnya banyak negeri keluarkan soalan ni dalam bahagian esei. So kita fokuslah kalau terlalu banyak negeri dia pun keluarkan soalan yang sama. So pengesteran alkohol dia cecair, asid karboksilik dia cecair menghasilkan ester. So soalan pertama nampak soalan dia suruh kita namakan U. So apabila namakan saja dah dapat 1 markah. So apabila 1 markah pergi, 7 tolak 1 tinggal 6. 6 markah lagi, perlukan lagi yang ini, formula struktur. Ini akan ambil 1 markah. Pemerhatian ambil lagi 1 markah. So tinggal lagi berapa markah untuk prosedur? Hanya tinggal 4 markah. Maksudnya prosedur kita boleh ringkaskan. Tak perlu lagi panjang lebar kita nak tulis sampai 20 ayat. Padahal markah dia peruntukan hanya 7 markah saja. Ini adalah cara yang saya ingatkan belajar. Apabila kita dapat soalan, kita tengok markah. Banyak soalan dia tanya tapi markah dia sikit, maksudnya yang tertinggal prosedur tu sebenarnya dia nak jawapan ringkas sahaja. Kecuali lah soalan ni sampai ada 10 markah, maka prosedur tu akan jadi 7 markah. Contoh jawapan. Pertama dia minta kita namakan. So saya guna etanol, maka dapatlah etil etanoat. So kita sini akan dapat 1 markah. Disebabkan kita ada alkohol cecair kan. Saya kata kalau cecair kita perlu isi padu dengan kepekatan, tapi untuk etanol kita tak ada kepekatan. So sukat dan tuang 5 cm padu ke dalam mana tabung tidir. Langkah seterusnya ada asid etanol. Ini dah ada kepekatan.
Okey, so kita perlu sukat dan tuang sekali lagi isi padu dia dengan kepekatan dia ke dalam tabung tidih yang sama. Dah 2 markah. Apa yang kita boleh tambah? Asid sulfurik pekat. Tapi kenalah letak kata kerja, kita boleh kata masukkan, titiskan, sebab kita nak beberapa titis saja kan. So kita boleh titiskan. Okey, kalau nak letak 2 cm padu boleh tak? Cikgu tulis sukat dan tuang 2 cm padu. Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan melebihi jumlah isi padu untuk bekas. Saya rasa ramai cikgu dah beritahu kan, tabung uji dia tak boleh lebih tak boleh sama pun dengan 10 cm padu. Kalau tabung tidih bolehlah lebih kurang 20 cm padu. Okey, kita kena berhati-hati tengok jumlah dia. Lepas tu panaskan campuran tersebut dengan perlahan. Maka 4 langkah. Okey, pemerhatian dia bau wangi. Okey. Soalan minta formula struktur. Inilah formula struktur dia. Alkohol letak belakang, yang asid etanol letak depan, ikatan kanda 2 pada oksigen. So dapatlah 1 markah. So jumlahnya baru 7 markah. Okey, saya just cadangkan cara nak bina jawapan. Bukan semestinya jawapan saya ni tepat, just kadar rujukan. Supaya belajar tahu bagaimana nak merancang jawapan mereka dengan peruntukan markah yang disediakan. Okay, soalan ketiga kita tengok MRSM soalan 10, sepatian karbon pengesteran sekali lagi. Tapi kali ni saya guna cara lain. Okey, masih lagi tapi pengesterannya, so saya tak payah baca soalan. Awak boleh tengok. So soalan dia kata dia perlu apa? Senarai bahan kimia, prosedur, pemerhatian, persamaan, nama. So agak-agak kita dah boleh rancang dah berapa markah dia nak. Okay, nama 1 markah. Persamaan mungkin 2 markah. Pemerhatian 1 markah. Okey, senarai bahan 1 markah. So di sini dah ambil berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5. Maka prosedur yang dia nak sebenarnya lebih kurang 5 markah sahaja. Okey, jika bahan dia P dengan Q pun tak beri nama, maka P 1 markah, Q 1 markah. Mungkin bahan dah 2 markah. Prosedur pun tinggal 4 markah sahaja. Okey, kenapa saya boleh cadang ni? Ini just cadangkan. Selagi tak tengok skema, tiada orang tahu pun bagaimana jawapan dia dan bagaimana memperuntukkan markah dia. Just saya cadangkan. Jika dia tanya, paling sikit pun 1 markah. 1 bahan dia tanya. Okey, contohnya nama mesti 1 markah, pemerhatian 1 markah, persamaan kimia 1 markah. Okey, senarai bahan 1 markah. Okey, 1, 2, 3, 4. Maka prosedur dia 6. Okey, kemungkinan. Kita tengok persamaan. Sebab pengeksteran, persamaan dia panjang, rumit, maka dia akan bagi 2 markah sebab panjang dan rumit. So saya jangka prosedur dia hanya perlu 5 ayat saja, paling banyak pun. Nanti kita rancang jawapan kita, bolehlah relax sikit. Tengok ada cecair mesti sukat dan tuang. Okay, ini contoh jawapan, ini cadangan saja tak semestinya tepat. Just buat rujukan. Okay, bahan P saya guna etanol, Q asid etanol, asid sulfurik pekat dan air. Radas tulislah semua. Ini kelalang. Okey. Okey, kelalang dasar bulat, beaker, kaki tunggu 3, gas sedawai, penunur bansen, penyepit. Okey, ini saya nak guna kaedah reflux. Okey. So, prosedur sama kalau ada cecair, kita kena sukat dan tuang. Tadi 5 cm padu sebab tabung tidih. Yang ini saya guna kelalang dasar bulat. Saya bolehlah banyakkan sampai 50. Nampak ayat dia masih sama. Isi padu aja berubah. Ini pun sama. Isi padu aja berubah, alat saja berubah. Asid sulfurik, ini kalau guna beberapa titis boleh. Nak tambah 5 cm padu macam tadi saya cakap pun boleh. Tapi mesti nyatakan pekat. Okay, panaskan campuran tersebut dalam keadaan reflux. Sebab tadi ada belajar saya tanya saya, cikgu perlu tak kita tulis ni banyak ni, ada beaker tunggu ni nak tulis. Sebenarnya kita boleh ringkaskan semua alat tu dalam satu perkataannya, itu keadaan reflux. Okay, so kita faham keadaan reflux mesti memerlukan semua alat tersebut. Okay, yang kelima, lepas kita panaskan, kita boleh tuangkan hasil tersebut di dalam beaker yang mengandungi air. Pemerhatian, kita dapat bau wangi. Seperti yang saya jangka, persamaan saya anggap dia 2 markah sebab dia sangat rumit. Okey, kalau untuk alkohol ni, untuk asid etanol yang ini. So apabila kita tulis asid etanol ke depan, alkohol di belakang, dan yang selebihnya adalah air. Ya, 1H, 1OH di sini. Okey. Sebenarnya senang saja kalau awak perhatikan, tengok betul-betul sebenarnya senang. Okay, nama ester yang terhasil adalah etil etanol atau etil etanoat.
Okay, untuk ester etanol. So kalau kita tengok keseluruhan, sama tak dengan apa yang kita rancang. Bahan 1 markah, nama 1 markah, persamaan 2 markah. Yang selebihnya adalah prosedur. Lepas tulis prosedur pun macam tak cukup aja, lagi 2 ayat 3 ayat ke, kita kena tengoklah ada tak langkah berjaga-jaga yang kita belum tulis ke, atau mana-mana yang kita tertinggal. Pemerhatian ke kita boleh tambah. Kalau lepas tambah pemerhatian pun masih lagi macam tak cukup ayat, boleh tambah inference. Just tulis lebih. Okay, tak ada masalah ya kalau kita tulis lebih. Tak ada pun tolak markah atau didenda. Okay, tulislah mana yang kita tahu. Tapi sekurang-kurangnya 10 ayat untuk 10 markah. Okay, soalan seterusnya, Kelantan 2020 soalan 9. Elektrokimia nak cari faktor kepekatan mempengaruhi hasil elektrolisis. So berdasarkan sel P, huraikan satu eksperimen, untuk menyiasat bagaimana faktor kepekatan elektrolit mempengaruhi hasil terbentuk dalam elektrolisis. Itu soalan dia, faktor kepekatan. Lepas tu dia minta kaedah, keputusan, persamaan setengah di N0. So kita dah boleh mula jangka, persamaan di N0 sebab kita ada eksperimen 1, eksperimen 2. So sini 1 markah, sini 1 markah. Kaedah tu maksudnya prosedur lah, keputusan, pemerhatian lah. So pemerhatian di sini ada N0 cathode, betul. So N0 cathode. So saya anggap N0 1 markah, cathode 1 markah. Maka kaedahnya tinggal berapa markah? Lebih kurang 6 markah. So maksudnya kita lebih kurang nak tulis 6 ayat untuk prosedur atau kaedah sahaja. So belajar boleh relax lah kalau kita tengok macam ni saja sebenarnya. Lepas kita tulis, kita semak. Semak adakah ayat kita tercukup ke tak cukup, atau ayat kita lengkap tak lengkap. Sebenarnya kimia pun macam bahasa kita pantang jumpa ayat tergantung. Kita tengok contoh jawapan. So bahan dia tak bagi, so kita boleh guna mana-mana yang melibatkan ion klorida. Sebenarnya kalau kepekatan, kita sebenarnya nak uji ion klorida saja. So kalau calon nak gunakan natrium klorida boleh, magnesium klorida, kuprum 2 klorida, asid hidroklorik, semua boleh. Yang penting dia mesti garam larut. Mesti garam larut, jangan guna argentum klorida. Itu adalah garam tak larut. Kalau kita letak memang tak ada masalah untuk elektrolisis sebab tak jalan. So sini saya contoh, saya guna asid hidroklorik. Kenapa? Sebab senang sikit nak tulis persamaan dia. Sebab H+ dengan OH- yang banyak guna. Tuang asid hidroklorik. Ingat kalau sini kita perlu sukat lah. Tapi untuk elektrolisis kita kena tanda tutup kedua-dua elektrod. Kita kena tengok apakah bahan atau bentuk sel elektrolisis yang kita guna. Kita ada 2 jenis. Satu yang kita celup ke bawah, beaker aja isi kan. Satu lagi dia punya elektrod kat sini, wire tu kat bawah yang dah sambung. So beza satu tu bateri tu kat luar kan. So 2 jenis. Kalau kita untuk kutip atau menguji gas, memang lebih sesuai guna yang ini. So kita kena isi, tuang dulu, tutup elektrod. Lepas tu 2 tabung uji lagi, isi asid hidroklorik dan tutup 2 elektrod tersebut. Saya akan gunakan ayat yang paling ringkas sahaja. Sambungkan kedua-dua elektrod ke bateri, hidupkan suis, catatkan perubahan pada sekeliling elektrod. Ulangi langkah 1 hingga 5, 1 hingga 5 kan. Dengan menggunakan asid hidroklorik dengan 0.1 mol berdesimeter padu. Saya rasa 6 ayat ni semua orang pun boleh bina. Lepas tu saya tahu seterusnya saya nak buat keputusan. Keputusan biasalah kita buat anode, cathode, dan kita tahu pada cathode tak ada perubahan sangat, kecuali awak guna kuprum. Kalau awak guna kuprum 2 klorida, pepejah perang lah terbentuk. Supaya kita tidak menyusahkan diri sendiri, janganlah letak logam di sebelah sini. That's why saya cadangkan guna asid hidroklorik atau natrium klorida. Itu yang paling senang HCl atau natrium klorida. Jangan lagi guna bahan lain, nanti akhirnya kita menyusahkan kita diri sendiri, tak pemerhatian, nanti tak dapat 1 markah. So anode memang kita tahu pekat, ion klorida akan terpilih. So gelembung gas kuning kehijauan terhasil. Setengah persamaan di anode eksperimen pertama sebab dia cair. Ini menunjukkan dia cair, maka ion hidroksida akan lebih cenderung dipilih untuk dinyacas. Dan satu lagi lebih pekat, maka ion klorida akan dipilih dinyacas di anode dan menghasilkan gas
chlorine. So kalau kita lihat semula, saya selalu cadang dengan pelajar saya, cikgu, dia cakap tak tahu nak tulis persamaan. Tak tahu tulis persamaan, adakah mengganggu kita punya jawapan? Kita tengok daripada bahan sehingga prosedur dah dapat 7 markah. Sampai sini dah 7/10. So, apa lagi kita nak tension kan? Dah 7/10. Kalau kita boleh buat keputusan, boleh hafal salah satu je persamaan, semakin tambah. 7 sebenarnya dah banyak lah, dah tinggi lah untuk 10 markah. So, untuk calon-calon yang nak buat esei bahagian sini, mengeksperimen, jangan selalu tension atau tertekan untuk bahagian yang kita tertahu. Kita semak dulu bahagian yang kita tertahu sebenarnya berapa markah saja. Kalau setakat 1-2 markah, bolehlah 8/10. Jangan nak kejar sampai 10/10, buat sendiri tension jika tak baca. Tapi kalau awak sudah baca, memang awak akan sapulah 10 markah, tak ada masalah. Seterusnya kita tengok bincang Kelantan 2020 soalan 10. Ini bab acid base, penyediaan larutan piawai. Ini pernah keluar dalam kertas 2 bahagian struktur. 3 markah atau 3 markah aja dia bagi. Tapi ini dia cadang buatkan 10 markah. Kita cuba tengoklah apa soalan dia tanya. Dengan merujuk kepada bahan kimia yang dinamakan. So kena namakanlah satu bahan kimia, ada 1 markah di ni. Kena nama dah 1 markah. Huraikan langkah-langkah bagaimana ingin menyediakan daripada projek X. So maksudnya langkah-langkah dia 9 markah. Sebab dia tak tanya lain lah. Persamaan tak tanya, pemerhatian tak tanya. So kena ada 9 markah. So untuk larutan piawai, langkah pertama biasalah kita akan kira bilangan mol dahulu. Langkah kedua, walaupun pengiraan sebenarnya dia adalah pengiraan. Dalam jisim kita kena kira jisim. Lepas tu barulah kita guna prosedur dia. So kalau kita tengok, 1 nama, 2 kira bilangan mol, 3 ni, maka tinggal lagi 7 langkah sahaja untuk kita buat penyediaan larutan piawai. Itu adalah draft. Dapat soalan, conteng dulu pada kertas soalan, berapa markah yang diperuntukkan, berapa soalan dia minta, berapa item yang diuji, lepas tu selebihnya adalah langkah. So sekarang kita tengok contoh jawapan. Bahan saya letak natrium hidroksida. Kalau kita rujuk balik soalan tu, sebenarnya memang natrium hidroksida. Prosedur yang pertama macam saya cakap, kita akan cari bilangan mol. Tapi dalam soalan sini dia tak menyatakan isi padu betul. Dia bagi kita Y. Y sahaja kepekatan dia. Isi padu bagi 250, maka kita gunalah Y. Jangan tension, ikut aja. Cikgu tak ada jawapan, tak boleh selesai. Tak apalah, tinggallah dalam bentuk pun boleh ubah 0.25Y. Cari bilangan mol, kita guna jisim bagi jisim molar. Cari jisim, kita darab saja, pindah atas, darab. So masih lagi nampak 0.25Y. Tak apalah, kekalkan aja. Yang mana nombor yang kita boleh selesai, tak boleh selesai, tinggalkan aja. Lepas tu timbang dan masukkan. Sebab jisim macam saya cakap, jisim kita perlu timbang dan masukkan. Dalam mana beaker ada tulis botol, menimbang, mangkuk pija, ketak turas, semua yang penting awak timbang timbang dan masukkan. Lepas tu kita sukat dan tuang air suling ke dalam beaker, sebenarnya untuk larutkan. Tapi kalau kita tulis lagi tambah ayat untuk larutkan air suling dengan ni boleh kita larutkan. Lepas tu kita kacau larutan tersebut sehingga semua natrium hidroksida larut. Kita perlu pindahkan larutan tu ke kelalau moliometrik. Ini wajib tulis. Soalan kata 250. Tadi 250, saya hanya tuang 150 saja. Selebihnya kita akan tambah air. Contohnya kita bilas, wajib bilas. Wajib bilas mana-mana alat yang kita dah guna. Bikar, corong turas, rod kaca, semua kena bilas dengan air suling. Lepas tu tambahlah air sehingga mencapai tanda sengatan pada kelalang moliometrik. Tutup dan terlangkupkan beberapa kali kelalang moliometrik tersebut. Lepas tu ada belajar tanya, cikgu kalau tak bilas boleh tak? Boleh, 1 markah hilang lah. Kalau saya tak tambah air suling, boleh tak? Boleh, 1 markah lagi hilang. Dia tak salah, dia just tak dapat markah. Kalau tak tulis mencapai tanda sengatan, kita hanya tulis saja tambah air suling sehingga penuh, dia sebenarnya salah. Tolak 1 markah je lah. 9/10, apa masalah? Kalau kita tak tulis ini dapat 9/10, tak ada masalah. Tapi yang penting tutup lah. Cikgu, saya ada tulis tutup tapi saya tak tulis terlangkupkan. Tak apa, masih lagi 9/10. Jangan rasa tension. Kita sebenarnya tengok jawapan yang saya cadangkan, kalau boleh adalah seringkas-ringkas yang
boleh. Kita bukan menguji bahasa, kita bukan nak uji tata bahasa anda, tapi sekurang-kurangnya kata kerja ada, bahan kimia ada, unit kuantiti semua ada, pekas ada. Okey, maka ayat kita semua lengkap, dapat markah penuh. Seterusnya kita tengok yang ini adalah daerah sekamat dari Johor. Okey, termokimia bahagian haba penyesaran. Okey, huraikan satu eksperimen makmal untuk menentukan haba penyesaran. Okey, bagi logam oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, dalam huraian anda sertakan aspek-aspek berikut. Okey, yang dia nak adalah bahan-bahan dan radas. Okey, dah satulah, kita dah tahu satu markah. Okey, prosedur tak tahu kan, jadual satu markah. Okey, kaedah penghitungan. Kita tengoklah ke perhitungan kita nak berapa. Haba kita sampai MC theta per mol, betul. Mungkin satu markah, mungkin dua markah, mungkin 3 markah. Siapa yang bagi kita pun tak tahu. Tiada orang tahu hanya pengubah soalan dia tahu dia nak bagi berapa markah. Okey, kita tahulah ada banyak markah. Maksudnya prosedur kita at least ada 7 markah. Okey, kenalah ada 7 markah dalam prosedur kita. Tapi kalau prosedur kita tak sampai 7 juga, nak tambah ke? Tak semestinya, sebab macam saya cakap, kemungkinan kaedah ke perhitungan dia ada lebih markah. Okey, contoh, kita perlu sebut zinc kuprum 2 sulfat sebab penyesaran logam dengan larutan garam. So kita perlu cawan polistirena, itu biasalah untuk termo mesti cawan polistirena atau cawan plastik. Termometer, spatula wajib sebab ada sebuk, mesti ada spatula, ada larutan, adalah silinder penyukat. Okey, memang panjang, banyak, satu markah. Okey, lepas tu prosedur kita kena sukat tuang berapa isi badu, berapa kepekatan ke dalam cawan polistirena. Okey, suhu awal jangan lupa kena ukur dan rekod. Okey, yang seterusnya masukkan sebuah zinc berlebihan. Kena adalah perkataan berlebihan. Okey, kacau. Okey, catatkan suhu tertinggi. Nampak? Saya tak sampai 7 ayat pun, 5 aja. Memang tak boleh buat apa. So kita tinggalkan dah, buat aja mana yang seterusnya. Okey, penjaluran data. Okey, kemahiran ingat suhu letak di atas, unit wajib letak di atas. Jangan tulis kat bawah macam ni Itu bukan kemahiran membina jadual. Letak di atas. Atas ini pun letaklah item suhu awal, suhu tertinggi, perubahan suhu. Apa suhu yang kita nak letak, letaklah pun boleh ubah X, Y, Z ke ABC ke. Kalau macam saya suka guna temperature T kan, T1, T2, T3. Kalau tak nak boleh guna S suhu kan, S1, S2, S3. Kalau tak nak boleh guna theta 1, theta 2. Okey, theta 2 tolak theta 1 sama dengan theta. Sebab kita nak guna MC theta. Okey, haba yang dibebaskan MC theta. Memang theta tak ada nilai, so letaklah theta kat sini, kekal aja. Tak payah kita nak menyusahkan diri kan. Okey, bilangan mol ini boleh kira, ada kepekatan, ada isi badu. Mana datang kepekatan? Kita kan sendiri yang bagi. Kita bagi 0.1 mol berdesimeter badu kan. Isi badu pun kita yang bagi, betul. Apa yang kita bagi kita guna. So kita dapatlah bilangan mol dia 0.005 mol. Okay, lepas tu haba penyesaran delta H sama dengan MC theta per mol, kita bahagi. Dan jangan lupa ni negatif. Okay, ini adalah exothermic. Dan apa nilai dia? Tak tahu kan? Letaklah X, Y, Z pun boleh ubah. So tak ada masalah untuk kita buat. Lepas tu barulah kita semak balik, adakah semua ayat kita dah tulis, adakah semua unit kita dah tulis, semua benda kita dah buat. Okey, dah puas hati, maka 10 markah memang di tangan anda. Okey, sangat senang. Okey, seterusnya kita tengok ikatan kimia, kekonduksian elektrik. Okey, kita tahu keikatan kimia hanya seperti ion tu mengkonduksikan elektrik dalam leboran atau aqueous. So soalan ni dia terus bagi kita leboran. Okey, boleh mengkonduksi elektrik tetapi pepejah tak boleh. Okey, so rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji sifat kekonduksian elektrik bagi sebatian pelambung 2 bromida. Okey, jawapan anda seharusnya senarai bahan, prosedur, gambar raja berlabel, pemerhatian. So kita berkenaan rancang jawapan. Okey, pemerhatian 1 markah. Okey, gambar raja 1 markah, berlabel 1 markah. Okey, so apabila soalan tu minta gambar raja berlabel tu maksudnya lukis dengan tepat berfungsi 1 markah. Semua alat atau bahan yang penting di label 1 markah. Dah 3 markah di sini. Senarai bahan biasalah 1 markah atau 2 markah jika
Okey, tak ada. Semua dah bagi. Memang 1 markah. So, prosedur kita paling banyak pun 6 markah sahaja. Maksudnya at least sekurang-kurangnya kita perlu 6 prosedur untuk eksperimen ni sekurang-kurangnya. Lebih tak ada masalah, kurang kita perlu semak. Okey, ini adalah contoh jawapan. Okey, guna sebut pelambung 2 piramida, mangkuk bija, elektrod. Okey, boleh rujuk gambar raja nanti. Okey, prosedur kita masukkan sebut. Okey, ada kuantiti. Perlu ada kuantiti. Okey, sambungkan elektrod karbon ke mentor dan mentor ke bateri. Masukkan elektrod karbon dalam sebut, hidupkan suis, panaskan sebut, perlahan catatkan perubahan atau pemerhatian pada elektrod dan mentor. Lepas tu gambar raja berlabel. Lukis cantik-cantik. Okey, lukis cantik-cantik Lepas tu bawah tu tulis dipanaskan. Okey, pemerhatian pada anode gas perang, pada katot adalah pepejar kelabu berkilat terhasil. So, jawapan kita lengkap, ringkas 10 markah. Kalau tak tahu pemerhatian, cikgu saya tak tahu, tak apalah 1 markah aja. Untuk kertas 2, pemerhatian berapa banyak pun 1 markah sahaja. So, jangan tertekan. Tak tahu tulis, tak tahu tak apa, biar. Mana tahu tahun ni apa yang awak tulis tu memang dalam skema ada tulis. So, dapatlah 1 markah. Okey, percaya kepada semua jawapan yang anda tulis tu semua betul. Okey, seterusnya kita tengok elektrolisis. Okey, faktor kepekatan. Macam tadi saya tunjuk asid hidroklorik kan. Boleh rujuk contoh di atas, tapi di sini saya guna natrium klorida. Okey, dan sila tengok sebenarnya banyak negeri target soalan ni elektrolisis, bukan target, dia mengeluarkan soalan ni dalam percubaan dia. Bolehlah fokus. Okey, mungkin yalah ada peluang dia keluar, memang baguslah. Okey, dengan menamakan. Dah soalan pertama, item dia nak adalah namakan. Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan terhadap hasil. So, huraian anda mesti melalui prosedur. Persamaan setengah di anode dan di katot. So, kita dah tahu sini mesti 1 markah, sini 1 markah, nama 1 markah. Maka prosedur kita tinggal lebih kurang 7 markah. Maksudnya sekurang-kurang kita perlu tulis 7 ayat untuk prosedur kita. Sekurang-kurang lebih tak ada masalah. Kita tengok contoh jawapan. Yang ini saya guna larutan natrium klorida. Kalau nak tengok asid hidroklorik, sila rujuk tadilah Kelantan 2020 soalan 9. Jawapan ada di atas. Okey, sebenarnya sama saja bahan kimia saja saya tukar. Yang lain di dalam tu kalau awak tengok semua sama. Tuang, tutup, sambungkan, hidupkan suis, catatkan, lepas tu ulangi langkah, dah dapat 7 markah. Senang sahaja. 8 markah, keputusan dia masih sama. Gelembung gas kuning kehijauan bagi kepekatan yang lebih tinggi. Yang lain tu adalah gelembung gas yang tidak berwarna, sebab ini adalah gas oksigen, ini adalah klorin, ini adalah hidrogen, ini masih lagi hidrogen. Sama saja. Persamaan dia persamaan setengah dia pun masih sama. Okey, cuba buat ulang kaji. Mana tahu tahun ni betul-betul keluar, dapatlah idea nak menulis jawapan dengan cepat. Siap kita semak lepas siap kita semak. Okey, yang seterusnya tengok kadar tinja balas, suhu atau kepekatan, sebab soalan ni minta 2 Okey, apabila larutan, kita tengok soalan. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu atau kepekatan. Maksudnya soalan ni terbuka, kita boleh pilih suhu, kita boleh pilih kepekatan, sebab kedua-dua ini menggunakan bahan kimia yang sama, prosedur hampir sama. Okey, so apa yang kita perlu? Soalan minta senarai bahan dan radas, prosedur, kesimpulan. So kesimpulan 1 markah, bahan radas 1 markah, maka prosedur kita jangka ada 8 markah. Memang panjang lah dia punya ayat tu. So kita semak tau. Lepas kita tulis, kita semak cukup ke tak cukup 8? Sekurang-kurangnya 8. Okay, kita tengok contoh jawapan. Ini first, tengok kesan suhu. Masih kita guna bahan yang sama kertas X, kertas putih tanda X, kelarang kun, jam rantik, semua kena ada Okay, ingat larutan mesti ada sukat dan tuang, isi padu dan kepekatan. Okay, letakkan kelarang kun di atas kertas putih dengan tanda X di tengah. Ukur dan catat suhu larutan. Okay, sebab ini melibatkan suhu, kita tahu suhu awal dia. Okay, lepas tu kita nak
tuang asid sulfurik betul. Sukat dan tuang 5 cm padu ke dalam kelalang kon dengan cepat dan berhati-hati. Nak cepat tapi mesti jaga keselamatan kena tulis. Kepekatan dia kena tulis 1.0 mol per desimeter padu. Mulakan jam rantik serentak. Kalau kita hanya tulis mulakan jam rantik, dah hilang satu markah ya. Mesti tulis serentak. Maksudnya lepas kita tuang terus mula. Pusarkan perlahan. Lepas tu catatkan masa setelah X hilang dari kelihatan. Ada yang tulis pusarkan perlahan kelalang kon. Dia tak tulis di atas kertas putih. Mesti salah dah. Mesti atas kertas putih. Kita untuk elakkan ralak berlaku semasa kita lihat tanda X. Yang ke-8, ulangi langkah 1 hingga 6. Perasan tak? Memang tu aja yang saya dapat. Memang 8. Sukat dan tuang, letakkan, ukur dan catat. Sukat dan tuang lagi, mulakan, pusarkan, catatkan dan ulangi. Ulangi dengan suhu yang berbeza lah. Setiap 5 suhu lah kita ubah. Kesimpulannya, apabila suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat. Sangat senang kan? Kalau kita tengok untuk bahagian mengeksperimen, prosedur yang memberi kita banyak markah. So berhati-hati dengan prosedur. Pastikan kata kerja ada, isi padu, kepekatan, unit, situasi, apa lagi keadaan, bekas, semua nyata lengkap. Jangan ada ayat terkantung. Contohnya macam yang keempat ni lah. Sukat dan tuang ni asid sulfurik. Lepas tu tuang ke dalam kelalang kon, titik. Tak ada cepat, tak ada berhati-hati, dah hilang satu markah. Mulakan jam rantik, tak ada serentak, hilang lagi satu markah. Pusarkan belahan kelalang kon, tak ada di atas kertas putih, pun hilang satu markah. Sangat rugi kalau kita tulis ayat hampir betul tapi tak lengkap. Elakkan lepas kita tulis, tolong semak adakah ayat kita lengkap atau tidak lengkap. Ini kesan kepekatan. Sebenarnya sama je, semua sama, cuma tak perlu panaskan sahaja. Yang ulangi dia kena ada jadual lah. Jadual dia memang complicated silalah baca. Kalau betul-betul keluar tak tahu bagaimana, ingat saya cakap satu markah saja. Tak tahu tak apalah, dapat lagi 9/10 dah cukuplah, memadai. Jangan tension sebab rugi tau. Satu markah ni mungkin 5 minit untuk kita bina satu jadual. Kalau tersilap satu unit hilang, satu markah tu tak akan dapat. Mesti wajib unit semua lengkap. Unit semua kena lengkap. Itu kan penat. Kalau ingat lagi bagus. Kalau tak ingat jangan tertekan sendiri seterusnya kereaktifan logam yang menggunakan kalium manganet menghasilkan oksigen. So kita dah tengok kuprum ni dia berbara M, bukan M, dia nyaraan terang. Lepas tu N adalah baraan terang. Dia cakap N adalah baki berwarna kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Sila rujuk video atau nota yang saya dah bagi sebelum ni. Kita ada warna kuning ada dua je, iaitu plumbum dengan zinc. So kita ingat saya hari tu tunjuk plumbum bermula dengan perang, dia akan jadi kuning. Sebab K ini adalah kuning akan jadi putih. So kita dah boleh sah ini adalah zinc. Ini M bolehlah kita cadangkan. Dia lebih reaktif kan daripada zinc magnesium. Itu jangan tertinggalkan maklumat andai kata kita tak tahu itu zinc, tak apa, guna balik N sahaja. Still akan dapat markah hampir penuh hampir penuh. Sebab soalan kata apa? Berdasarkan pemerhatian, kena pasti logam M, logam N. Ini dah dua markah di sini Satu markah. Lepas tu susunkan kuprum Mn ni dengan tertib menurun. Menurun. Satu markah lagi. Seterusnya, huraikan bagaimana eksperimen dijalankan dengan menggunakan pembejak. So, eksperimen ni 7 markah lah. Sebab atas dah 3 markah. Kalau kita tak tahu nama, tak apa. Kita boleh susun ikut keterangan dia. Paling terang, paling reaktif. Kurang terang adalah kurang reaktif. Paling tak terang adalah paling tak reaktif. Dapat 1 markah. Prosedur kita boleh dapatlah, cuba dapatkan 4-5 markah. Kita masih boleh dapat 6 markah per 10. Dengan kita macam tak faham soalan ni. Sebenarnya ini adalah gambar ajar saya keluarkan buku teks.
Kita ingatkan gambar raja senang kita buat prosedur. Kita ada tabung didih yang mendata, kita ada serbuk di hujung, kita ada kaca kat tengah, kita ada lagi serbuk logam di dalam kertas asbestos. Okay, so kita tengok contoh jawapan. Okay, magnesium, itu yang saya cadangkan, magnesium. Zinc, 1 markah, 1 markah. Kita susun kereaktifan logam tertib ikut menurun, maksudnya paling reaktif hingga tak reaktif. Kita boleh guna simbol yang diberi dalam soalan atau kita menggunakan bahan kimia yang kita cadangkan. Kalau takut salah, jangan guna balik yang ni, kita guna balik susunan huruf yang diberi oleh soalan. Okay, selamat, mesti betul. Okay, bahan, okay, kita ada semua sebut, kita ada ni, okay, tengok baca sendiri. Okay, prosedur, sebab ada sebut, kita perlu ada kuantiti. Nak letak gram boleh, nak letak 1 spatula boleh. Okay, lepas tu kita masukkan sedikit kaca ke bahagian tengah. Okay, apikan tabung didih secara mendata. Okay, masukkan 1 spatula lagi sebut magnesium ke mana? Kertas asbestos. Lepas tu masukkan dalam tabung didih. Kita panaskan sebut zinc dengan kuat. Ini memang dia nak kuat. Okay, kemudian panaskan sebut kalium manganat. Okay, catatkan perubahan pada serbuk magnesium. Okay, ulangi langkah 1 hingga 6. Minta maaf, ini 6. Okay, hingga 6 dengan menggunakan serbuk zinc dan serbuk kuprum. Soalan ni tak minta pemerhatian, tak minta persamaan, tak minta yang lain-lain. Okay, ayat saya sehingga terlebih. Okay, terlebih daripada 10 ayat kan. So tak apalah, lebih lagi selamat daripada kita kurang. Okay, itu contoh jawapan. Okay, seterusnya kita tengok elektrolisis. Okay, soalan di Melaka 2020, soalan 9, elektrolisis penyaduran. Okay, so Puan Rohaini telah membeli 1000 sudu besi daripada sebuah pasaraya. Dia mendapati beberapa sudu besi itu berkarat. Berdasarkan pengetahuan anda tentang penyaduran logam, huraikan satu eksperimen yang boleh dijalankan dalam makmal untuk menyadurkan sudu besi. Menyadurkan sudu besi. Okay, huraian anda mesti ada logam penyadur dia, bahan radas, prosedur, pemerhatian di anode, di kathod, persamaan di anode, di kathod. Kalau kita jangka ini 2 markah, anode 1 markah, kathod 1 markah, kita jangka Okay, pemerhatian 1 markah, 1 markah, dah 4 markah betul. Bahan atas 1 markah, nama logam 1 markah. Ini dah berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So prosedurnya mungkin 3, 4 markah hingga 5 markah sahaja. Paling banyak, paling maksimum pun 6. Okay, so kita bolehlah relax, kita rancang apa yang kita boleh buat. Okay, ini gambar raja saya ambil daripada buku teks. Okay, ingat sudu mesti di kathod. Okay, di kathod, bahagian kathod ini adalah bahagian anode. Larutan, gunalah larutan kuprum 2 sulfat jika kita guna kepingan kuprum. Kalau kita guna argentum, maka gunalah elektrolit dia adalah larutan argentum nitrat. Okay, seperti biasa, kita tulislah apa yang kehendak soalan. Dia nak logam penyadur, saya guna kuprum, maka saya tulislah kuprum. Seterusnya semua kita tulislah beaker, bateri, wire, clip wire, semua tulis Okey, disebabkan ada kepingan logam, wajib ada kertas pasir kita kena gosok. So yang langkah pertama, automatik kita tahu ada kepingan logam mesti gosok. Gosok kepingan kuprum sudu besi dengan kertas pasir. Okey, seterusnya ada isi larutan. Okey, kita boleh guna isi padu, contohnya 250 cm padu ke, atau kita guna perkataan sehingga 2/3 penuh. Okey, sambungkan sudu besi ke terminal negatif. Ini wajib sudu besi di terminal negatif, kuprum di terminal positif. Mungkin ni 1 markah, ini 1 markah, kita tak tahu saya pun tak tahu. Selagi skema tak beritahu semua orang pun tak tahu. Okey, saya anggap inilah 1 markah, sambungkan. Okay, celupkan sudu besi dan kepingan kuprum ke dalam larutan sehingga tutup aras sudu besi. Jangan main celup aja, nanti separuh aja. Penyaduran tu tak lengkap. Okay, hidupkan Swiss. Kalau soalan minta langkah berjaga-jaga, tulislah gunakan watan yang rendah, putarkan dia perlahan-lahan. Okay, kalau soalan tu minta langkah berjaga-jaga. Kalau soalan tu tak minta, nak tulis lagi bagus. Jawapan kita lagi tepat. Okay, pemerhatian. Pada anode dia akan larut atau kita tulis menipis. Okay, saya lihat ada buku yang tulis menipis.
Bolehlah guna menipis. Okay, katot, okay, kita akan nampak pepejah perang terenap ke terbentuk pun boleh. Okay, persamaan setengah untuk anod, atom kuprum mendema elektron. Okay, katot pula ion kuprum menerima. Okay, so lengkaplah 10 markah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok soalan percubaan di negeri Pulau Pinang. Soalan 9, termokimia haba peneutralan. So dia dah bagi kita hints adalah acid monoprotic X. Nilai ni besar. Okay, lepas tu dia ada acid monoprotic Y, nilai tu kecil. So kita boleh jangka ini HCl, ini adalah acid etanoid. Acid kuat dengan acid lemah. Kita jangka. Sebenarnya itulah jawapan dia. Acid lemah. Okay, so soalan dia minta apa? Kita tengok dengan menggunakan sama ada asid X atau Y. Maksudnya salah satu aja. Pilih satu. Okay, huraian kita mesti melibatkan apa? Prosedur. Okay, persamaan dengan raja. So raja kita anggap dia 1 markah. Persamaan 2 markah. So berapa markah untuk prosedur? 6 markah. So jangan lupa 1 markah untuk nama X. Kalau takkan nak kita buat sampai habis pun acid X saja. Okay, berilah satu nama X dia. Walaupun dia tak minta, kita cubalah letak, mana tahu dapat 1 markah. Okay, lebih senang. Okay, so kita tengok X saya guna acid hidroklorik. Sebenarnya Y tu acid etanoid. Tengoklah mana satu kita nak guna. Okay, sebab dia adalah termokimia, perlu ada cawan polistirena. Okay, perlu ada suhu awal. Lepas tu perlu cawan polistirena yang kedua. Ni wajib ada. Mesti asingkan dua-dua larutan tersebut sebelum dia ni. Lepas tu larutan kita guna larutan kalium hidroksida. Kenapa? Sebab soalan dah bagi. Jangan kita ubah jadi natrium hidroksida. Soalan dah bagi kalium hidroksida. So guna sahaja. Okay, lepas tu suhu awal kena catat. Okay, tuang masih lagi cepat dengan berhati-hati. Kacau dengan termometer, catatkan suhu tertinggi. Soalan minta persamaan termokimia. So perlu ada persamaan kimia biasa dan letaklah dia punya haba peneutralan tersebut di belakang dia. Okay, dan ini adalah aras tenaga dia. Okay, exothermic menurun. Persamaan kita boleh guna persamaan kimia lengkap atau kita nak letak persamaan ion pun boleh. Lepas tu jangan lupa wajib letak dia punya haba peneutralan mesti di sini dan mesti bernilai negatif. Jangan tertinggal dia punya negatif. So dapatlah 10 markah. Okay, tak susah kan? Okay, kita tengok soalan 10 untuk Terengganu. Seperti yang karbon pendihidratan. Okay, seperti yang Y mempunyai lebih daripada 1 karbon. So soalan dah kata lebih daripada 1 karbon. Maksudnya kita boleh guna etanol, propanol. Tapi jangan menyusahkan dirilah, kita guna etanol lah paling senang. Okay, lepas tu jawapan anda harus mengandungi prosedur gambar raja. Okay, gambar raja dan ujian kimia. So prosedur gambar raja macam tadi saya cakap, gambar raja mungkin akan memberi 2 markah dah sebab yang berlabel dia minta kan. Okay, ujian kimia untuk mengesahkan. Okay, ujian kimia sini mungkin 1 markah, mungkin 2 markah, mungkin 3 markah. Okay, tak tahu ikut tahun semasa. Selagi kita tak tengok skema macam saya cakap, ini cadangan skema. Saya pun tak tahu skema. Tapi ini adalah panduan untuk kita rancang soalan kita. Maka prosedur kita paling banyak pun 6 markah. Okay, 6 tambah 2 tambah 1, 9 sebab soalan ni minta 9 markah aja. Okay. Perlu tak kita letak nama seperti yang Y? Perlu tolonglah letak. Okay, letak sahaja, tak ada masalah letak sahaja. So saya anggap kalau dia tak bagi maklumat lain, okay, Y itu etanol. So prosedur dia, okay, masukkan sedikit U kaca dalam tabung tidik. Ada tak gambar raja? Okay, sukat tuang etanol ke dalam tabung tidik. Okay, apikan tabung tidik secara mendatar. Kata kerja semula tak di depan. Letakkan sepihan porselin di bahagian tengah. Okay, panaskan dengan kuat. Kumpulkan gas yang dibebaskan. Titiskan beberapa titis larutan kalium manganat 7 berasid. Dan goncang. Pemerhatian dia adalah warna ungu larutan kalium manganat dinyawarnakan. Ini adalah gambar raja berlabel. Okay, lukis betul-betul telinga tabung
Tidih tu kena ada, wajib ada. Penyumbat mesti lebih tinggi. Penyumbat mesti lebih tinggi daripada tabung tidih. Okey. Mana-mana yang ada telinga tu jangan tinggal, beaker punya telinga, kaki retort, okey, dan label panaskan tu jangan tertinggal. Dan semua bahan sila label. Okey, yang selalu ada 1 tahun selalu ramai belajar tinggalkan yang ini, air. Dia label semua ditinggal air. So apabila air tertinggal, label tu kurang 1 markah. Okey, itu nasihat lah. Okey. Dan seterusnya adalah nota-nota yang saya bagi kepada pelajar saya. Siapa yang minat boleh bacalah. Saya dah sediakan dalam larutan link pautan untuk file tersebut. Formula empirik, bagaimana kita nak buat eksperimen formula empirik dan pengiraan dia, bagaimana tanpa nombor kita boleh buat pengiraan, letak aja pun boleh ubah. Okey, mana tahu bersedia tak ada masalah okey. Ni yang lain-lain tu saya sediakan saja. So siapa yang berminat bolehlah go through dan rujuk sebagai nota. Okay, saya hari ini just terangkan bagaimana kita merancang jawapan bagi esei bahagian C. Mengikut peruntukan markah dengan menggunakan 10 ayat sahaja. Sekian, terima kasih. Saya berdoa semua pelajar boleh dapat menjawab dengan lancar dan mendapat keputusan yang sangat cemerlang dalam SPM 2020. Sekian, terima kasih.